Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kana sallallahu sirrah. 132 Kama umirta an tu'rida anil ma'siyati umirta an tu'rida amman asa maulahu wa tad'u lahu fil ghaibati wan nasu fi hadzal asr bil aqs wa ma asa an yanfa'aka saumuka wa salatuka wa anta taqa'u fil irdil akhikal muslim. Seperti mana engkau diperintahkan untuk berpaling meninggalkan maksiat, engkau juga diperintahkan untuk berpaling dari mereka yang menderhakai Tuhannya. Maksiat itu sendiri dan orang yang buat maksiat, serta engkau mendoakan kebaikan untuknya. Kita mengelak diri supaya kita tak terlibat, tapi kita doakan dia. Jangan kita kutuk saja, doakan dia. Ada satu forum berlaku kan, bila orang tanya dia, besok sesi sok jawab, dia kata, oh dia ni teruk ni. Penceramah tu tanya, awak berapa kali bangun malam doakan dapat hidayat? Ada? Tak ada. Itu salah awak ke? Kau kerja kau 4 murah, pom, kau tak doa ke dia? Kan? Bangun malam, cari waktu yang malam mustajab, doa ke Allah, kau buka lah pintu hati dia, kau berilah dia hidayat. Kan? Kita sendiri kata tak baik, tapi kita tak tolong. Patut tolong dia, tolong doa. Bahkan doa bizahril ghaib mustajab. Doa di belakang tuan tu tak tahu kita doa ke dia, tu lagi mustajab. Ya, betul kan ada dia tu. Kalau doa orang tak tolong dia tahu, yang ni dia tak tahu, kita shoot dekat dia doa malam tu lagi cepat. Sedangkan manusia di zaman ini sudah terbalik, ya, bin aks, terbalik keadaan dia. Tidak dapat diharapkan bahawa puasa dan salatnya mampu memberi manfaat. Dia semayang, tapi semayang dia tak jadi betul. Dia puasa dia tak jadi betul. Padahal puasa tu, semayang tu hebat-hebat. Inna salatan hanil fasya'i wal munkar. Semayang tu tanha, menegar di fasyak munkar. Tapi semayang sama, tak ada apa. Bermakna kualiti dia jatuh. Sebab tu kita kena fokus betul-betul benda ni. Tidak dapat diharapkan pada puasa dan salatnya mampu memberi manfaat kepada dirimu, sedangkan engkau terlibat dalam menjatuhkan air muka saudaramu yang muslim. Makna semayang kita pun tak pernah jadi, kemudian kita pula buat benda yang berat. Kita menjatuhkan, maknanya ird akhikal muslim, menjatuhkan air muka, mengumpat dia, fitnah dia. Itu semua besar nak jawab di mahkamah qadi Rabbul Jalil di akhirat surah ni. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Padalla zalika ala annahu yahsulu lahu gubarul ma'siyati wa danasul mukhalafa wa ma kullu ghishin yutahiruhul ma' bal rabbul ishin la yutahiruhu illa nar. Allah kazahab iza kana fihi al-ghish, fakazalika usatun min hazihil ummah la yasluhuna lidukhulil jannah hatta yutahhirahumun naru. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu, hendaklah kamu perbarui, tajdid, maintain iman kamu tadi dengan ucapan la ilaha illallah. Maknanya kita maintain, kita gilap iman yang sedia ada tu dengan polish dia kalimat tauhid. Sebab bila kita polish dia, kita gasak dia dengan kalimat tauhid, dia akan memberikan pancaran nur tauhid yang makin terang. Ya, cahaya tauhid tu maknanya apa? Tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Bila tiada bersifat ketuhanan, apa sifat ketuhanan? 2 perkara. Maknanya terkaya dari yang lain, 1. Yang kedua, yang lain terikat dengan dia. 2 makna. Istina ila angkul lima siwah. Baik, apa dia punya wajah tanasub dengan Rasulullah suruh kita maintain ni? Ya, mana wajah munasabah dia? Jadi bila kalimah ni kita asal dengan faham makna dia dengan betul istighal tumpuan, kita faham bahawasanya makna ketuhanan tu tidak ada zat yang lain, tidak ada, mana la ilaha, tiada tuhan dengan makna apa? Tidak ada zat yang dia tidak berhajat pada yang lain. Itu mana istina ila angkul lima siwah. Dia tidak berhajat, tidak bergantung, tidak terikat dengan sesiapa pun. Satu. Yang kedua, ini makna kita pakai lagi ni, berhajat yang lain kepada dia. Mana semua benda terikat dengan dia.
Jadi bila kita buat nafi isbat, tiada sifat ketuhanan, man tidak ada zat yang dia terkait yang lain semua terikat dia melainkan Allah Ta'ala. Jadi bila kita faham itu maknanya apa? Nampaklah kekuasaan besar dari dia yang mengawal segala tidak ada satu benda boleh terlepas daripada dia. Bila benda tu akan berasa kebesaran keagungan Tuhan tu, maka dia akan ada apa? Perubahan dalam kalbi dia. Ya, betapa hebatnya kebesaran Allah, keagungan Tuhan yang maha dahsyat, bahawa semua benda terikat dengan dia. Ya, tak lepas daripada dia. Maka ketiga itu dia tahu. Ya, di mana dia duduk pun dia sentiasa dengan dia. Ya, dia dalam kawalan dia, pendengaran dia, penglihatan dia, semua benda tu diistihdarkan. Maka ketiga itu dia akan membawa kepada kesedaran peringkat seperingkat. Ya, dia akan merasakan wujud yang sebenar akhirnya melainkan Allah Ta'ala aja. Allah. Maka badalla zalika ala annahu yahsul lahu ghubarun maksiyah. Ya, baginda sabda, hendaklah kamu pembaruhi, maintain iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Ya, hadis ini menunjukkan bahawa sesungguhnya debu-debu maksiat dan kotoran dosa itu berlaku. Satu dosa kita buat atau noktah. Kalau dua, maka akhirnya karat. Takut bocor wa na'yazabillah. Dan tidaklah semua pengkhianatan itu boleh disucikan dengan air. Bahkan kebanyakan pengkhianatan itu tidak boleh disucikan melainkan dengan api. Ya, ada benda kena bakar ni. Seperti emas, apabila berlaku padanya penipuan, masuk logam apa masuk macam tembaga siapa, maka nak sucikan dengan apa? Gesek tak boleh, kena bakar. Emas kita bakar pam baru dia berasing. Ya, yang mana tembaga besar ni, yang pada campur perak ni, baru dia nampak suci betul. Maknanya dibakar dengan api baru dia suci. Seperti emas berlaku pada penipuan, dia kena bakar. Maka demikian pula pelaku-pelaku maksiat di kalangan umat ini, mereka tidak layak untuk masuk ke dalam syurga hingga mereka suci dengan api dibakar dulu. Ya. Al-Islamu nazif wa tanazafu fa innahu la yadkhul jannah ilan nazif. Islam tu agama yang bersih. Maka hendaklah kamu melakukan pembersihan, sebab la yadkhulul jannah illa nazif. Tak boleh masuk syurga melainkan orang yang bersih. Jadi kalau dia ada iman, menandakan dia layak ke syurga. Tapi nak masuk tak layak lagi sebab kotor. Maka kena basuh dulu. Kalau dia tak nak basuh dengan istighfar, taubat tadi ni, biasa Tuhan basuh dengan api neraka. Mana nak? Itu maksudnya. Ya. Yang pertama syarat dia iman ada, tu bersih. Sebab neraka takkan menerima secara kekal penghuninya orang yang ada iman. Walaupun sikit akhirnya akan keluar. Sebagaimana syurga takkan menerima langsung orang yang ada syirik dalam jiwa dia. Semua tak terima langsung tu. Ya, jadi syurga masuk dia khas, tak ada keluar lagi dah. Kalau neraka tak, dia ada dua lapis. Ada yang masuk kekal, ada yang masuk keluar. Yang masuk kekal itu tak ada iman, habis terus. Yang masuk keluar balik dia ada iman. Bila ada iman tapi kotor dia banyak, maka basuhan dia oleh neraka wal a'yazabillah. Sebab tu jangan kita relakan kita dibasuh dengan api dan basuh dengan alat yang paling mudah dihadiahkan, al-istighfar wa taubah. At-taib minaz zam kama la zambalah. Orang yang bertaubat sungguh dosa dia seolah tak berdosa, bersih Tuhan bagi. Tu offer Tuhan bagi, dan tak ada penat-penat. Betul-betul istighfar taubat, Tuhan suci, bersih. Dan kotoran itu berlaku, dan tidaklah semua pengkhianat itu disucikan dengan air. Ya, maknanya bukan sekadar dengan air, bahkan dengan api. Begitu juga ada kadang dosa tak sekadar dengan istighfar, tak bersih lagi, Tuhan lantarkan bala. Dia kena bala tu, habis dosa dia. Ya, dosa dia dihapuskan oleh Allah Ta'ala dengan sebab ujian bala dan seumpama. Sebab orang dulu orang kata, banyak orang saleh kadang-kadang sebelum mati sebulan dia sakit. Ya, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, minta redha dan syurga. Okey, Tuhan terima. Umur dia nak mati sebulan lagi ni, tapi tengok keadaan dosa dia terlampau banyak. Dia pula minta ampun jarang-jarang, kan? Dia minta syurga, minta ampun, dia minta. Jadi tak layak nak masuk syurga, tu kotor lagi. Maka Tuhan cuci di atas dunia, pum, kena sakit sebulan, dua minggu melepih, dan dia redha je, sak Tuhan apa-apa dosa dia. Eloknya dekat akhir umur dia, dia pun dah bersih, Tuhan pun ambil. Itu hikmat. Macam-macam cara Tuhan terus. Dengan syarat kita minta sungguh-sungguh, insya-Allah bila terima tu ada dah jalan dia. Ya.
Ada kala dosa tu dia atas dunia dibakar dengan apa? Dibakar dengan masaib, musibah, dengan ujian dan seumpamanya. Ya, atau sebab para arif dia kenal bila kena uji tu mana Tuhan sedang cuci dia, sebab dia syukur tu. Tuhan kena bala dia pun alhamdulillah. Kita kena bala aduh, apa-apa pun innalillah. Dia tak alhamdulillah. Bahawa dia tahu dalam bala tu ada 1000 nikmat. Dia Tuhan angkat martabat dia, Tuhan apakan dosa dia atau besar tu. Habis tu. Kemudian qala mu'alif la tahsud illa abdan qad luffa fil malabisi taqwa wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya, okay.